Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua penonton-penonton CTC.FM, khususnya yang menantikan setiap minggu, setiap Selasa 10.30 malam ya, segmen bersama dengan Cikgu Aslan Hashim, iaitu segmen Bicara Teknikal. Baik, untuk malam ini kita dah ke episod yang ke-125. Banyak cikgu, banyak sangat perkongsian yang telah kita berikan, dan kita mengharapkan lebih banyak lagi perkongsian-perkongsian yang menarik daripada cikgu kepada semua pedagang-pedagang, trader-trader kita yang khususnya meminati BBMA. Baik, sebelum kita bermula cikgu, seperti biasa, boleh? Silakan. Baik, ada ada pula. Okey, yang berada di ruangan komen yang pertama, yes, Al-Hafidin Jamaluddin. Seronok dia ya. Salam semua, saya jumpa setup di entry buy H4. Saya cari validation di H1, ada MHV buy. Tapi M15 tak bermula dari extreme buy. Okey, terus MHV dan jadi MMT apa ni? Momentum. Momentum. Okey, letak N sikit ya. Buy. Adakah dia masih dikira full setup? Okey, cantik. Muhammad Faizi, Assalamualaikum. Muhammad Faizi, tadi ni bukan Muhammad Faizi, samalah, orang yang sama Hari ni boleh tak cikgu bercakap tentang Money management. Money management, boleh sikit-sikit nanti kita kongsikan. Sediakan kopi sebelum belajar, kata Poi Bogazi. Baik, kopi-kopi Vietnam dah tak ada lah sponsor. Okey, Muhammad Fazil Amir, hai cikgu, daripada Bujang Alex. Hello cikgu. Hai. Bosku. Bosku tu. Dah cikguku, bosku. Sabahan ke? Mungkin. Baik, Patrick Puah. Hai. Kita ada Afif Irfan. Salam cikgu dan DJ Pak Su. Dak Pak Su. Ni bukan DJ ni, Dak. DK. DK tu J tadi. Di sebelah huruf sebelah. Itulah tu. Dipermudahkan segala urusan, murah rezeki. Amin. BBMA terbaik. Lance Bora. Kemudian Muhammad Nizab Pawan, salam Cikgu Aslan, Pak Su, apa khabar both of you? Semoga sihat dan ceria. Pak Su boh pantun 1-2 minggu tangguh dah ni. Aduh. Okey, tak pandai cari entry, dah lepas baru nampak. Ni pun satu perkara yang elok kita kongsi kan. Kadang-kadang dia cari tak jumpa, dah lepas Selah terjumpa. Okey, baik Bujang. Irene Akmal, salam DJ Pak Su dan juga Cikgu Aslan. Ziko Sidam, DJ Pak Su dan Cikgu Aslan. Okey, EU H4 dah buat momentum. Bagaimana nak kesan valid entry? Baik, Encik Ahmad, baju hitam berkacamata, Azan Hashim, empunya nama. Ikhlas berkongsi kepada semua, moga selalu biru hendaknya. Amin. Wow, kena bagi dia rate love lah. Okey, Jeffrey Insun, salam Cikgu Lan dan juga Pak Su. Okey, Lan Bora BBMA. Baik. Bos ada. Bos in the house. Okey, baik. Cikgu tanpa buang masa, pastinya banyak perkara yang dekat sini saya nampak ada 2 perkara yang diminta. Entry. Dan cari tak jumpa, tapi tiba-tiba dah lepas. Okey, lepas tu money management, macam mana daripada segi pandangan mata Cikgu Aslan untuk BBMA lah khususnya. Baik, tanpa buang masa, silakan cikgu. Terima kasih Pak Su. Terima kasih abang boboy kita di sebelah tu. Dia senyap saja, dia sedang meneliti tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan di luar sana? Baik. Moga dalam keadaan yang sihat sejahtera dan selamat daripada sebarang penyakit, terutamanya coronavirus. Tu yang kita risau. Kita kena berjaga-jaga. Alhamdulillah, so far kita punya kerajaan dapat membendung benda ni, dapat menjaga, mengawal, alhamdulillah. Tapi terlepas lah seorang kat Selangor. Tapi kita kena alert lah. Kena alert tuan-tuan, kena alert terutama ialah anak-anak kita yang sentiasa remotely berada di sekitar kita. Betul. Satu lagi tempat-tempat yang bukan kita tak bagi keluar, boleh je keluar, tak ada masalah. Cuma tinggal berhati-hatilah. Gunakan penutup hidung. Correct. Dan bagi sesiapa yang kerap keluar negara, kerap berada di airport, di situlah tempat lah. Berkumpulnya kan. Semuanya berkumpul kat situ. Dulu Pak Su, kita masa
kita jarang, masa kita kecil jarang, macam saya sendiri lah, jarang menggunakan airport atau menggunakan flight. Betul lah. Jadi kita boleh sampai ke airport tu macam wah ni airport. Wah. Tapi sekarang dapat airport takut sangat. Nak lalu pun kata tak apalah, ikut jalan lain. Saya kena airport pun baru 3 tahun ni je. Semenjak saya bersama dengan CTC je. Sama dengan saya. Itulah macam cikgu cakap kan. Rupa-rupanya di sebalik yang wow tu kita kena berhati-hati. Sebab di situlah benteng pertahanan negara dari segi nak memastikan bahawa orang yang luar yang datang tu orang yang selamat, bersih, yang mana orang tidak akan memberikan impak yang buruk pada negara kita. Dari segi kesihatan terutama sekarang lah. Sangat-sangat penting. So macam biasa sepetang berbekam membersih diri, Arrayyan dikajang pilihan hati, market turun dan naik, bak onak dan duri. Baik. Hanya yang cekal mampu menghayati. Wow. Macam cikgu cekal Alhamdulillah. Kalau tak berapa pula dah ada 20 tahun juga. Menghadap ni 20 tahun dia. Semenjak 1992 lah. Tengok 1992, sekarang ni dah 2020. Bayangkan, segala onak pahit ditelan, tombak, duri, peluru semua dah masuk dah. Sebab cikgu cekal, cikgu tabah, jadi cikgu dapat lah. Kena tuan-tuan, kena. Kita tak tahu. Sebab share satu lah kan, saya masih lagi berkesempatan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang dia tidak boleh menerima kekalahan, dia tidak boleh menerima kerugian. Sangat bahaya. Bila dia rugi, dia mula menyalahkan pihak lain. Tuan-tuan, itu adalah indikator atau penanda bahawa sebenarnya kita masih belum bersedia lagi untuk masuk dalam suatu kancah, suatu market yang mana sangat tegang, sangat kejam. Dia tak kira kita siapa. Kau yang paling tak kaya ke, kau yang paling kaya ke, kalau aku nak ke atas, aku ke atas. Kalau aku nak ke bawah, market. Tapi pasti dia ke kanan lah. Tapi dia tak kira siapa. Jadi kita tuan-tuan seharusnya kita bersiap siaga dan kita dah set. Sanggup tak aku nak menerima kekalahan? Sanggup tak aku untuk menerima risiko? Tuan-tuan, itu sebab yang baik bila kita ada rasa was-was, rasa takut-takut, kau rasa takut-takut, tidak ada keyakinan, tuan-tuan, di situlah banyak kadang-kadang kita terlepas entry. Alamak, kalau aku masuk. Sebab apa? Sebab dia tak berani. Hati dia tak bold, tak bulat. Bila tak bulat atau tak yakin, tuan-tuan, kalau aku masukkan, sebab dia tak boleh menerima bahawa dia ada kemungkinan untuk kalah, untuk buat silap ke. Saya sendiri bila saya nak masuk, tuan-tuan, saya dah tak pergi panjang. Saya tahu di sejumlah saya tengok hilang entry dah, dan saya monitor, tak tinggal. Bila entry monitor tengok, okey, saya silap, saya cut, dan saya tak mau pening kepala, betul, relax, cool. Itu yang saya buat. Tapi mula-mula, tuan-tuan, pedih. Nak cut loss $10, $20 dulu pedih. Ya Allah. Lepas tu peringkat kadang-kadang terpaksa cut $1,000, pedih. Tapi layan. Tapi kita kena kenal, the moment kita silap, kita membuat satu kesilapan, kita kena kaji lepas tu, kenapa aku silap. Dia ada banyak faktor. Ilmu satu, mood juga satu, dari masa untuk kita nak menghadap market, tuan-tuan, juga satu perkara yang penting. Biasanya saya personally, kalau saya tak mampu untuk nak monitor market consistently satu hari, maknanya saya nak tengok apa tengah berlaku. Contohnya dalam menggunakan time frame H4, saya tak nampak pagi dia buat apa, roughly petang buat apa, malam buat apa. Kalau saya tak dapat nak monitor, feel tak ada. Lepas tu, bila feel tak ada, entry tu memang tak best, tuan-tuan. Sebab macam kita bekerja di office, kita makan gaji. Saya dulu pernah selama 18 tahun bekerja. Hati tu bila dah sampai ke office, tuan-tuan, bila nak buat kerja tu, dia tahu pagi ni ada meeting, lepas meeting kan kena buat report, petang kan jumpa GM, balik kan kena bambu dengan bos, malam kan buat report balik, sebelum balik hantar email kat bos. Turutan tu benda yang selalu macam orang menyanyi, dia ada feel. Tapi kalau kita buat benda tu tak ada feel, dia payah. That's why tu nama dia
passionate, kita nak sangat benda tu dan kita fokus, kita serius buat benda tu. Betul. Bila kita serius tuan-tuan, kita kena tunjuklah bagaimana kita serius. Takkanlah bila kata cikgu saya nak belajar dengan cikgu lah, saya serius. Boleh tak saya bawa handphone je? Tuan-tuan, saya rasa tu komitmen. Contohnya macam contoh nak pergi sekolah. Besok katakan minggu depan nak masuk sekolah. Apa kita buat basuh? Kita happy nak masuk sekolah, kita kena ada baju putih dulu, seluar, kasut, stokin, bag, semua kena ada. Kalau boleh buku latihan tu nak buka, nak bawa semua. Semangat. Sampai jadual tu tak tengok. Tapi boleh tak kalau kata minggu depan nak pergi sekolah, kita pakai slipper je lah. Apa rasa? Dia bila kita serius tuan-tuan, kita dah tahu dah, kita tak tanya orang dah. Nak masuk kelas, kalau tuan-tuan, ini pandangan peribadi saya, pengalaman saya. Baik. Kalau tuan-tuan nak masuk kelas, tuan-tuan masih berfikir, aku nak bawa laptop ke nak bawa phone? Ada zaman sekarang ni dia dah mula segan nak bawa laptop. Sebab tuan-tuan, the moment tuan-tuan pegang phone saja, tuan-tuan tidak akan dapat benda banyak. Paling simple basuh, buka satu video, buka satu movie, lepas tu tengok melalui phone dan tengok kat panggung wayang, benda best. Panggung Yes. Sama tu juga kalau saya tengok chat dekat besar, memang best macam tu. Tengok phone, kan sama. Kepuasan tu tak ada. Bila kepuasan dia tuan-tuan, kita nampak entry ni kau. Itu yang semalam saya tunjuk, saya dapat entry cantik. Memang saya belasah, saya hold sampai pukul awal pagi, dalam pukul kat subuh. Dan saya TP, dapatlah sikit dalam 20-30%. Okey lah. Tapi entry tu sedap masuk, cantik sangat masuk, feel. Jadi again, apa yang saya nak kongsikan adalah kita kena, kalau kita serius membuat satu kerja tuan-tuan, apa tanda kita serius? Tunjukkan, bukan pada orang, tunjukkan pada diri kita sendiri. Aku serius ke ni? Baik. Kalau sekadar pegang phone aja, aku serius ke ni? Tanya diri sendiri tuan-tuan. Alright. Wow. So kembali itu lebih kepada motivasi lah sebenarnya. Saya nak open, terutama untuk diri saya. Sebab bila kita kadang-kadang kita rasa down, semua orang akan rasa benda ni. Bila rasa down, fikir balik, sebenarnya aku nak buat apa ni? Apa yang perlu aku fokus? Untuk apa aku buat? Kita kena ada kenapa dan kenapa. Dulu kan ada buku kenapa dan mengapa. Jadi benda tu akan push kita. Aku kena buat sebab ni. Bukan buat sekadar saja nak buat. Tak ada kekuatan. Right? Fikir dalam-dalam, kenapa tuan-tuan buat? Mesti ada satu push, mesti ada X factor mengatakan aku kena buat. Dan datang kekuatan, datang serius betul. Right? Okay. Lain macam betul. So sebenarnya saya duk fikir, saya suka saya kemani setiap hari, saya Selasa. Sebab bila Selasa, saya akan alert. Cara saya berfikir lebih kerap, lebih kritis untuk berfikir apa saya nak cerita malam ni. Betul. Jadi macam-macam sebab antara salah satu basuh untuk dulu saya tak tahu macam mana nak tahu respon tuan-tuan kat luar sana. Kita communicate consider one way, two way lah. Cuma bila dalam bentuk platform macam ni, kita tak dapat feel tu, tak ada. Kita just tuan-tuan ada sini, ada tidak, based on number. Macam sekarang ada 162 number. Okay, so nampak feel tu dia tak ada. Kalau tuan-tuan ada, kalau bayang ada 162 orang depan saya, best. Macam tu. So apa saya buat basuh? Tuan-tuan kalau tengok di depan ni, ini adalah saya punya channel Telegram. Okay. Channel ni umpama macam papan kenyataan masa kita kat sekolah dulu. Orang lalu nampak. Cuma one way. Jadi apa yang saya letak sini basuh? Saya baru hantar tadi sebenarnya. Saya baru hantar pukul 8.22, lebih kurang dalam 2 jam lalu. Saya hantar pilihan tuan-puan untuk berbincangan di CTC 10.30 malam ni. Jadi bagi sesiapa yang belum pernah masuk sini, tuan-tuan boleh pergi cari Nas Stereo FX, klik untuk subscribe. Dan alhamdulillah yang menjawab atau yang memilih soalan situ basuh ada 535 vote. Dalam masa lebih 2 jam 535 orang mengundi. Mengundi apa? Saya tanyakan,
ada pair AUD, ada pair Canada, ada pair CHF, ada pair Euro, ada pair GBP, ada pair NZD, USD dan JPY. Dan kita tahu sebenarnya, kalau lepas tu tengok dengan peratusan yang dekat sini ada 46%. Tuan-tuan semua boleh nampak 46% polling ni sangat bagus menggunakan channel polling ni. Daripada 46%, maaf tu 4/5, lebih kurang dalam 2 atau lebih adalah memilih GBP. Kenapa? Kita tahu. Saya pun tengah terfikir ni, kenapa JBP pula malam ni? Dia ada sebab. Dan lepas tu tengok peratusan dia sangat besar. Jauh sangat kalau berbandingkan dengan yang lain. Yes, kalau lepas tu tengok, yang nombor 1 46%, yang nombor 2 adalah 14%. JPY. Jauh tu. Antara 2 dengan 3, 14% dengan 13%. Jadi GBP sangat jauh. Kenapa? Mesti ada sesuatu. Saya suka nombor, sebab nombor dia bagi tahu, dan nombor ni fakta. Ni tuan-tuan punya polling. Jadi sebenarnya lepas tu sekarang kan orang sibuk cakap Brexit. Secara officialnya 31 hari bulan Januari. Great Britain dah berada, dia kata say bye-bye kepada EU. Dia berada alone lah. Tapi dalam masa dia kan still communicate, cuma EU tidak lagi ada kuasa seperti dulu terhadap GBP. Jadi kita semua menantikan apakah peluang-peluang yang terbaik untuk kita nak dapat daripada mana-mana pair yang ada GBP. Itu sebab nombor dia tuan-tuan 46%, yang kedua cuma 14%, gap dia besar. Majoriti suka sangat GBP. Sebab jadi, baru lagi 31 Januari. Jadi polling ni tuan-tuan saya gunakan untuk senang saya nak fokus. Kalau katakan hati saya tergerak nak cerita Canada, cuma 1% saja. Bermaksud 1% lebih kurang dalam 54 orang. Jadi apa yang saya nak kongsikan tidak menyumbang kepada majoriti. Ya, betul. Jadi bila kita dah nampak GBP macam biasa, kita buka GBP. Baik. Senang cerita kan. Biasanya cikgu akan buka tingkap JBP dan lawanan dia. Yes. Jadi bila kita buka GBP dan macam biasa kita ada senarai-senarai profil, dan saya buka GBP tu, dan apa kita nampak di sini ada 6 kotak. Ada 6 kotak GBP, iaitu di top left GBP AUD, di bawahnya GBP NZD, di tengah atas GBP Canada, di bawahnya GJ, sangat-sangat popular. Kalau saya letakkan 6 atau 7 pair GBP maksud, nombor 1 sentiasanya GJ. Menjadi pilihan ramai. Yes, diikuti dengan GU top right dan juga Euro GBP. Okey, kalau saya gunakan candle, saya gunakan time frame di daily, biasanya saya akan gunakan daily untuk permulaan setiap hari, sebab saya nak tengok candle harian di mana dia sedang berada. Penting tuan-tuan. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Orang kata bukan kaleng-kaleng lah kan. nak memilih daily sebab apa tuan-tuan? Sebab daily sangat kuat. Kenapa? Kita mesti tahu kenapa daily kuat. Kembali kepada asas support resistance. Bila orang masuk kelas forex, sebenarnya bukan kelas forex lah, kelas membaca chart. Sebab forex ni ramai orang trade. Jadi membaca chart tu boleh menjadi currency, boleh menjadi komoditi, boleh saham, boleh macam-macam lah kan. Dan bila kita lihat candle daily tuan-tuan, satu hari sememangnya cuma ada satu candle daily. Baik. Bila bermaksud bila ada satu candle daily tuan-tuan, maka yang paling tinggi adalah resistance, mana kalau yang paling rendah adalah support. Jikalau candle pada hari ini berada di kawasan tertinggi di daily, bermaksud entry yang terbaik adalah sell untuk hari itu, untuk hari ini. Dan jikalau candle pada hari ini berada di kawasan-kawasan support di daily, maka entry terbaik adalah buy. Kan senang. Kalau tuan-tuan membuka H4, saya tak usah H1, H4 ada 6 candle. Jadi kita ada 6 resistance, ada 6 support. Mana satu? Saya bagi roughly. Jadi kalau kita membuat keputusan berdasarkan kepada 6 dibandingkan dengan 1, kan senang 1. Kan lebih mudah lah. Jadi kita dah tahu hari nak buat apa. Bila kita dah tahu hari nak buat apa,
baru kita kecilkan time frame, baru kita mencari entry-entry yang lebih cantik untuk nak menggunakan risiko, tapi entry tersebut mengikut time frame yang besar. Itu kunci. Ini tips untuk mencari entry sebenarnya. Dia bukannya tengok pada yang kecil, dia tengok yang besar. Kecil untuk mendapatkan entry yang terbaik, tapi nak buy ke, nak sell ke, time frame besar. Time besar. Baik. Dia umpama ombak yang besar akan menentukan ombak kecil tu nak buat apa, sejauh mana dia pergi. Kalau ombak tu menghempas pantai, menghempas badai, ada ombak kecil nak melawan, mati ombak tu. Ya, betul. Alright, so jadi tuan-tuan, saya terus pergi kepada JJ lah kan. Baik. Saya terus pada JJ sebelum mungkin sesi kedua kita boleh rujuk pada banyak soalan yang ada. Saya pergi JJ, fokusly untuk JJ. Okey, kembali sebab kita nampak situasi sekarang ada berdasarkan kepada apa yang sedang berlaku, impact daripada Brexit. Okey. Saya mesti ingat tuan-tuan, Brexit first yang election tu berlaku sekitar Jun 2016. Pada ketika itu Pak Su, ilmu saya atau kefahaman saya dibandingkan dengan yang sekarang sangat jauh. Sangat jauh. Sangat tak tahu dan sangat blur masa tu. Langsung tak ada feel. Aku nak buy ke aku nak sell? Masa tu dia langsung tak ada. Macam ni re-entry macam tu. Sekarang dia dah ada feel. Dulu tak ada feel. Okey. Dia datang berlatihan. Jadi tuan-tuan, lama 2016 pun masih lagi betul. Okey, kalau saya tunjukkan maksud dia 2016. Okey tuan-tuan, saya tandakan sebenarnya apa yang saya tunjukkan ni bagaimana cara kita nak detect. Okey. Saya tunjukkan candle yang mana bagaimana kita nak detect adanya entry. Okey. Kalau tuan-tuan nampak garisan yang putus-putus ni, saya buang kat sini. Okey. Kawasan ni waktu sebenarnya adalah kawasan-kawasan di mana berlakunya impact Brexit pada ketika tu. Dan apa yang berlaku waktu di situ adalah kejatuhannya satu candle ni ada satu minggu. Dengan 3 minggu waktu dia jatuh sebanyak 3,000 pip. Baik. 3 minggu. 3 minggu 3,000 pip. Ini impact dia yang berlaku pada ketika tu yang mana no one knows. Tapi dalam kefahaman atau BBMA yang sekarang ni baru saya nampak dengan semakin jelas. Okay. Kadang-kadang saya kata tuan-tuan, saya kata ni, ya Allah, apalah aku tak faham dulu. Tidak lama senang dulu. So kalau lepas tu tengok kalau tuan-tuan tengok fokus cara saya bukan skip, saya nak permudahkan. Dalam BBMA tuan-tuan tahu ada nama-nama seperti extreme, market hilang volume, arah kukuh, re-entry, momentum, re-entry, semua tu semua kena tahu, kena faham. Tapi pernah tak kita berfikir di antara nama-nama tu yang mana yang paling signifikan? Dengan nama-nama tu? Ya, yang mana? Maksud signifikan adalah yang manakah suatu nama yang membawa maksud itulah tempat entry, itulah sesuatu yang sangat terbaik untuk kita jadikan entry. Pernah tak kaji? Pasal tu saya mengambil masa bertahun-tahun nak dapatkan kuat. Kalau tuan-tuan kata ekstrim, okey, saya dengar macam tu ekstrim, okey tak apa. Saya just seperti angin berlalu je. Okey. Tapi kalau tuan-tuan kata re-entry, saya akan alert. Tuan-tuan sebut re-entry saya akan alert. Dan secara automatik tuan-tuan sebut re-entry, saya boleh kait terus, saya akan nampak MHB. Saya dah tahu dah. Dua tu tuan-tuan, dia macam adik abang, tak boleh dipisahkan. Re-entry dengan MHB, di situlah entry-entry yang cantik akan muncul tuan-tuan. Di situlah entry akan muncul. Apakah yang lain apakah yang lain tak digunakan? Guna. Tapi saya pilih yang paling kuat. Jadi bila paling kuat, saya fokus kepada suatu nama yang sememangnya kuat, yang mampu untuk memberikan kita suatu entry yang mantap. Jadi saya tunjukkan satu yang mana tuan-tuan boleh apply cara baca ni di mana-mana time frame. Tapi tuan-tuan mesti ada reason, mesti ada sebab. Pak Su nampak di sini, saya tandakan kat kotak ni. Ni, Pak Su nampak ada macam satu garisan tegak
dan dia lebih kurang di atas garisan hitam tengah. Hitam tengah ni maksudnya adalah mid BB. Ya, okey. Dan garisan ni, ini adalah candle yang mana dia naik harga tertinggi dan dia jatuh untuk 1 minggu. Yang mana kalau kita lihat betul-betul, jarak di antara mid BB hingga ke puncak ni lebih kurang sekitar 300 pip lebih. Jarak tu lah tuan-tuan, tempat-tempat entry yang terbaik untuk candle tu. Tu tempat dia. Itulah yang dipanggil, kalau bentuk di sini tuan-tuan kita nampak, inilah re-entry. Inilah re-entry. Dipanggil re-entry sell. Pada ketika berlakunya tuan-tuan impact Brexit ketika dulu, inilah kawasan-kawasan tertinggi. Dan apabila kita nampak re-entry sell di weekly tuan-tuan secara automatik, tadi kan saya beritahu apabila muncul re-entry, saya dah tahu dah, okey, kalau muncul re-entry di weekly, jawabnya tuan-tuan di TF lebih kecil, iaitu di daily, selalu sangat muncul market hilang volume. Dan saya tandakan di sini tuan, saya tandakan, kita tengok. Okey, fikir pada daily 19.6. Okey. Okey. Ni kan pasal kan? Okey. Pasal nampak candle yang berada di atas garisan hitam tengah ni sampai kat sini. Ni kawasan ni kan? Tuan-tuan, inilah kawasan market hilang volume sell. Apa maksud dia? Tuan-tuan nampak candle ni naik, tetapi maksud candle ni dia naik tetapi tidak menyentuh garisan top BB, apatah lagi langsung tak boleh tutup ke atas. Dia naik tapi tak menyentuh. So anything daripada zone top BB hingga ke mid BB tuan-tuan, inilah kawasan-kawasan kita untuk mendapatkan entry sell yang terbaik. Ni yang saya gunakan. Saya permudahkan untuk nak menjadi, sebab bila muncul re-entry, saya tahu muncul re-entry di time frame weekly, maka di daily tuan-tuan tengok antara top dengan mid. Ini untuk re-entry sell weekly. Di daily tuan-tuan tengok top dengan mid, itulah kawasan-kawasan yang terbaik untuk tuan-tuan dapatkan entry sell dan bertahan. Itu tempat dia. Jadi dulu saya langsung tak nampak, saya macam okey, saya tak faham dari segi pandangan tu. Lately ini yang saya buat, dan ini juga pasal semalam yang alhamdulillah yang saya dapat bila saya pergi, saya nampak setup kebetulan di GU, apa yang saya buat semalam di sini. Okey, lepas tu nampak kotak ni, saya tandakan ni, saya entry di kawasan ni pasal, iaitu di antara hitam tengah ni. Okey. Ini hitam tengah kepada yang atas ni, zone ni. Dan entry yang saya buat ni tuan-tuan adalah yang saya tunjukkan dalam ni. Okey, ni yang saya buat pasal. Ni semalam saya buat. Ni tempat dia. Ni tempat. Alhamdulillah dapatlah beberapa persen. So ini entry dia. Alhamdulillah lah. Dan based on ni ada sikit profit semalam. So saya ulang benda ni. Saya tahu bila ada berlaku re-entry, MHP punya zone tu lah tempat-tempat terbaik akan untuk kita dapatkan entry sebenarnya. Dan kalau kita rujuk kembali kepada GJ, okey, kita rujuk kembali kepada GJ, apa yang kita nampak tuan-tuan? Okey, kita nampak kat sini. First kita tengok weekly. Kenapa weekly? Kita nak melihat candle minggu ni dia berada di mana. Sebab dalam satu minggu cuma ada satu candle saja weekly. Baik, tak ada dua, tak ada tiga. Jadi di sini Pak Su, di sebelah kiri sekali saya besarkan kotak ni. Okey, apa yang Pak Su nampak, saya tandakan kat sini dan tuan-tuan nampak di luar sana, di sinilah kawasan-kawasan re-entry buy. Kawasan yang saya tandakan kotak tu, itulah tempat-tempat yang terbaik untuk kita nak buy. Jadi untuk nak lebih jelas, kita kecilkan time frame. Jadi bila kita kecilkan time frame, saya buka ni. Okey, daripada weekly kita turun kepada daily. Apa yang kita nampak tuan-tuan? Kita nampak, okey, tuan-tuan nampak ni, ada satu candle daily yang tutup di bawah low BB. Kita akan rasa, ini candle momentum sell. Ini candle momentum sell menyatakan bahawa market nak sambung jatuh. Relax dulu. Relax. Simpan dulu kefahaman tu. Kecilkan lagi time frame kepada 4 jam.
Tuan-tuan, buka 4 jam. Tuan-tuan lihat di sini, tidak ada sebarang candle di 4 jam yang tutup di luar atau di bawah low BB. Bermaksud yang kita dapat momentum tersebut itu cuma beritahu bahawa dia nak retest, bukan nak teruskan perjalanan. Kalau nak dia terus jatuh pasu atau semua, BTF kecil perlu ada momentum yang berterusan. Tu sebab tuan-tuan, ini subjek multi time frame. Sebut betul sebab saya teringat. Sebab saya takut terlupa sebab bulan ni insya-Allah 15 hari bulan dan 22 hari bulan hari Sabtu saya akan adakan kelas multi time frame yang mana saya akan ceritakan apa yang saya faham dan bagaimana saya nak detect adakah entry tersebut adalah entry yang kuat ataupun lemah. 15 hari bulan dan juga 22 hari bulan, yang mana kalau tuan-tuan rujuk pada saya punya channel ni, saya dah nyatakan kat sini. Okey, kelas saya Februari 15 2020 Sabtu 10 pagi 5 petang 15 bulan ni di Cyberjaya, dan minggu seterusnya Februari 22 10 pagi 5 petang di Prima Sarjana Kajang. Okey, bagi siapa yang berminat boleh PM saya, kita boleh rujuk kepada channel Nasrul FX. Jadi kembali kepada chart tadi, tuan-tuan, bila lihat di sini Pak Su, apa yang kita nampak bahawa di 4 jam tidak ada bacaan momentum sell, iaitu tidak ada bacaan candle untuk tutup di luar low BB. Lepas tu tengok candle ni tutup dalam garisan hitam ni. Baik. Lepas tu tengok kat sini, ada tak candle tutup di luar garisan hitam? Ni namanya momentum sell. Jadi bila time frame kecil ada momentum sell, perjalanan dia jelas. Kalau besar saja ada, kecil tak ada, dia tak pergi. Jadi di sini tuan ada momentum sell, dia turun. Jadi momentum tu kuat. Saya menggunakan perjalanan kuat, perjalanan untuk menyatakan bahawa dia akan terus menerus mengikut trend adalah berdasarkan kepada time frame bermula time frame 4 jam, bukan H1. Kenapa 4 jam? Sebab 4 jam adalah satu candle, satu time frame yang beritahu bahawa perjalanan tersebut akan mengambil masa yang lebih panjang, lebih daripada 24 jam. Jadi untuk nak terangkan lebih daripada 24 jam, selepas lagu ni. Lama. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita berehat seketika. Tak sampai seminit pun kita berehat untuk seketika je lah. Okey, stay tune bersama dengan kami sekejap lagi. Hilang-hilang segala derita, hilang-hilangnya cintaku padamu. Aku yang berduka, tak sanggup lagi ku mengingatimu, tak sanggup lagi ku terus merindu potret kasihku. Selalu ku dibiarkan sendirian tanpa belayanmu. Berlalulah segalanya. Jangan pernah engkau biarkan aku selendang yang kau berikan padaku mungkin dapat mengobati luka rindu di hatiku. Kau berubah di saat ku tak rela, simpan saja kenangan itu. Biar ku lupakan semuanya, harapan
Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali semula selepas seketika kita berehat dan kita akan sambung kembali pelajaran ataupun perkongsian ilmu daripada Cikgu Aslan Hashim ataupun Astro Effect dan saya serahkan terus kepada Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, saya sekali lalu saya tengok beberapa pertanyaan-pertanyaan tuan-tuan. Saya tertarik pada pertanyaan yang bertanyakan pasal sell limit atau PO, pending order limit atau pending order sell stop. Contohnya kalau kita nak sell, begitu juga kalau kita nak buy limit ke buy stop. Okey, sebenarnya bila kita nak, saya ambil contoh situasi dekat sekarang lah, GU lah. Saya ambil GBP lah. Okey, first kita kena tahu, contohnya saya ambil kat GU sekarang tuan-tuan, apa yang boleh kita analisa sama-sama di GU weekly ni, candle harga sekarang, saya besarkan kotak ni, alright. Candle sekarang tuan-tuan, dia berada di sekitar kawasan garisan berdekatan dengan 5-10 low. 5-10 low ni adalah kawasan support atau kawasan yang terendah untuk minggu ini di weekly bagi GU. Jadi GU berada di kawasan-kawasan terendah. Bila terendah, bermaksud kita fokus buy, bukan fokus sell. Inilah kawasan-kawasan support. Jadi bila kita nampak benda ni, kita dah tahu, okey, bermaksud GU weekly berada di kawasan-kawasan support, jadi kita fokus untuk buy. Okey, itu dia punya kunci. Dan kemudian kita pergi kepada daily, kita kecilkan kepada daily. Ni cara saya menganalisa. Tuan-tuan nampak candle daily, iaitu candle yang hari inilah, yang belum selesai lagi, yang biru ni tuan-tuan, yang ni, yang semalam, yang merah ni, yang semalam terkejut ni, right? Yang ni kita nampak pasu bahawa candle daily sekarang adalah berada di antara garisan hitam tengah ni tuan-tuan, mid BB dengan low BB. Dan BB, low BB dan top BB dalam keadaan dia tak mengembang, dia umpama dia hampir dalam bentuk flat. Mendata lah. Jadi bila mendata tuan-tuan, ini bentuk menyatakan bahawa market dalam keadaan sideways. Turun naik. Siapa yang kaki scalping, dia memang suka bentuk macam ni. Turun naik, dia akan belasah. Sekejap je dapat duit kan. Jadi yang kita nampak tu memang jelas tuan-tuan. So berdasarkan kepada bentuk yang sekarang, yang saya cadangkan adalah semenjak since daily candle daily berada di antara garisan mid dan juga low, maka zone yang terbaik untuk kita mencari entry yang terbaik untuk kita dapatkan sekarang adalah entry buy. Jadi kita fokus buy. Jadi kalau saya kecilkan lagi kepada 4 jam, okey, pergi kepada 4 jam, kita nampak jelas bahawa di 4 jam mid BB dia berada di sini, low BB dia berada di sini tuan-tuan. Dan kebetulan 3 candle yang terdahulu saya besarkan ni petang tadi. Lepas tu nampak ada satu candle ekor panjang. Okey. Itu dia reject. Dia reject bermaksud tidak ada kekuatan untuk nak meneruskan perjalanan jatuh. Dan candle ni tuan-tuan lebih kuat untuk menyatakan bahawa inilah kawasan-kawasan market hilang volume buy. Bermaksud kekuatan untuk nak meneruskan kejatuhan tak ada. Memang tak ada. Jadi bila kita dah nampak ni tuan-tuan, maka zon-zon untuk kita nak mendapatkan entry kita dah jelas. Zon dia besar, okey, berdasarkan kepada garisan mid BB hingga kepada low BB. Ni zon dia. Dan masuk zon adalah jikalau ada candle selepas ni yang tutup atau berada di atas garisan mid BB, saya cadangkan untuk tidak ada sebarang entry buy. Selagi ada candle yang masih berada di antara mid BB dengan low BB di 4 jam, fokus untuk mencari buy. Benda yang sama sebenarnya tuan-tuan, kalau mungkin ada yang tak apa jelas, benda yang sama sebenarnya yang semalam macam ni, candle tutup di dalam BB, right? Dan kita nampak di weekly semalam ni, dia open saja, dia berada di kawasan 5-10Y atau di kawasan tertinggi weekly. Jadi bila itu berlaku di 4 jam, candle pula tutup di dalam BB dan berada di atas mid BB. So ini semalam kawasan-kawasan sell
inilah yang saya entry semalam. Saya mengambil zone di situ. Itu yang saya tunjukkan semalam ni, yang mana entry yang pasu yang saya tunjuk semalam, ni saya punya entry. Di antara dia turun, saya ambil zone di antara top dengan mid, saya letak entry set dan saya bertahan. Jadi bila bertahan tu tuan-tuan kena ada kekuatan untuk bertahan lah. Jadi kalau katakan dia nak mendapatkan sharp entry, okey, dia boleh kecilkan lagi time frame. Yang pastinya dia mesti mendapatkan entry itu berada, atau candle tersebut mesti berada di atas garisan mid BB. Daripada atas, daripada daily, daripada 4 jam, tuan-tuan kecilkan sampai sekecil tuan-tuan nak tengok. Pastikan dia berada di atas garisan mid BB. Maknanya di antara mid dengan top, itulah tempat-tempat yang cantik untuk tuan-tuan entry sell. Saya dulu adalah salah seorang trader yang memang kalau boleh tak mau floating walaupun 1 pip. Tapi saya kena terima kenyataan. Floating pun tak mau. Dulu sebab tak tahu. Sebab rasa aku nak profit, okey lepas ni terus profit, tak mau rugi. Sebenarnya itulah cara pemikiran saya yang salah. Sebab saya tak tahu dulu. Saya kan macam tu saja. Tapi bila lama kita tengok candle, saya ambil range. Saya akan nampak market bergerak di antara range mana. Itu perlu. Sangat-sangat penting. Jadi bila saya nampak range market, jadi saya kira berapa pip saya mampu untuk nak tanggung dia punya risiko. Dari situ saya entry. Dan saya pastikan, dan kalau saya silap, saya terima dan saya akan cut loss. Macam mana saya tahu saya silap? Jikalau saya letak sell di sini tuan-tuan, muncul pula bacaan momentum buy di 4 jam dan top BB kembang. Saya tahu saya silap, saya terima kesilapan. Tetapi kalau kita entry tapi kita susah nak terima, kita tahu kita boleh terima loss tapi kita susah nak terima loss, masalah tuan-tuan. Memang masalah. Memanglah kita suka profit, tapi the moment kita kan sometime kita akan melakukan kesilapan. Percayalah, kita akan melakukan kesilapan. Pasti. Walaupun sekurang-kurangnya 1 atau 2 kita akan melakukan kesilapan. Di situ kalau kita berat nak terima kesilapan tuan-tuan, sukar untuk kita nak berada lama dalam dunia trading ni. Kita kena terima sebab ini perniagaan. Ada untung, ada rugi. Right? So, cara yang sama, lihat yang hari ini punya, right, di GU ni, zone candle ni tuan-tuan berada di antara garisan mid dan juga low BB. Kalau tuan-tuan nak kecilkan lagi, pergi kepada H1 lah. Tuan-tuan kena pastikan bahawa entry terbaik untuk buy adalah di bawah mid BB. Tetapi apa yang berlaku sekarang di H1, candle telah pun berada di atas garisan mid BB. Jadi entry yang terbaik untuk buy hari ni, kalau kita kecilkan sehingga H1, dia berada di zone di antara mid BB dengan low BB di H1, dan zone tersebut dah pun terlepas. Itu sebab ni tuan-tuan, saya sendiri tak mampu untuk melihat 24 jam. Tak mampu. Jadi banyak kerja lain nak buat. Jadi saya kena terima yang saya hanya boleh melihat candle 4 jam ke atas. Kalau saya melihat H1 ni itu cuma kebetulan. Tapi biasanya saya akan fokus pada H1, kepada H4, daily dan weekly. Dan saya kira saya punya risiko dan saya bertahan. Kalau saya pegang H1, penat, memang penat. Tapi memanglah kalau tuan-tuan sanggup untuk nak melihat, nak fokus pada H1, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kena ingat, kita ni manusia. Bagi tuan-tuan yang masih muda, umur 20, saya dah melalui 20, 25, 30, sampai 40 nanti dia kata, alamak. Dia dah kadang-kadang umur 30 dah kata, alamak. Tuan-tuan, saya sekarang dah 50. Right. Dah melalui, memang penat. Kita ada lagi komitmen. Majority trader kena terima majority trader yang ada di market retail ni adalah kita yang masih lagi bekerja makan gaji. Kita ada fokus, kita ada tanggungjawab di office. Jangan kita trade waktu kita tengah bekerja, itu dah kita dah salah gunakan. Dah salah gunakan. Jadi kalau boleh buat sekalipun, katakan dia tak mengganggu kerja sekalipun, macam mana pun dia akan bagi impact dari segi emosi nanti. Tuan-tuan kalau silap entry, kalau loss, tiba-tiba nak marah orang pasal kerja kita dekat office. Jadi benda tu tak betul. Jadi pastikan pilih satu time frame yang tidak mengganggu kehidupan kita semua. Itu penting lah cikgu kan. Sangat penting. Ibu saya sendiri pun, saya tak pilih yang kecil-kecil. Dia tengok besar, okey, saya letak range, okey, saya bertahan dekat kawasan range,
dan saya okey. Itu sebab saya tidak mengamalkan full margin. Boleh buat, boleh, tapi dia sebenarnya terpaksa dia memenatkan. Kalau tuan-tuan sanggup nak layan, tak ada masalah. Layan lah. Go. Tapi sampai tu peringkat kalau rasa penat, stop, buat macam biasa. Sebab full margin ni, kalau profit, dia punya profit tuan-tuan gila-gila. Gila-gila. Tapi bila dia kena MC, dia down. Alamak. So kita kena balance benda macam tu. Right? So kalau kita kecilkan kembali pada GUH1, candle dah berada di atas garisan MACD. Maknanya zone cantik buy tu dah terlepas TH1. Jadi tapi bila kita pergi kepada 4 jam, zone tu masih ada lagi. Sebab dia masih berada di antara mid dengan low. Jadi tuan-tuan kena dapatkan entry tersebut menggunakan skill masing-masing. Saya kongsikan dari segi zone. Kalau katakan candle tu macam sekarang, candle berada di bawah MACD, di antara mid dengan low. Tuan-tuan kata, boleh tak saya sell? Kalau tuan-tuan nak sell, nak dapatkan 1 pip tu mungkin boleh lah. Tapi saya tak cadangkan lah. Cikgu tak mencadangkan saya bagi cadangan yang mana kalau zone tu kawasan-kawasan buy, carilah buy. Bukan apa, ada tu yang memang scalping. Cikgu, bang, saya nak 2 pip je. Okey lah, silakanlah. Kita tak boleh halang orang. Betul. Tapi kita cuma mencadangkan. Sebab kita pernah buat kerja-kerja macam tu. Jangan tipulah. Saya pernah buat kerja-kerja 1-2 pip semua. Tapi saya tahu result dia macam mana. 1-2 pip macam-macam masa dulu nak buat. Berapa masuk? Macam-macam. Tapi ending ni semua tak cantik lah. Okay. Right. So itu untuk GIU. So basically untuk GJ, GIU roughly bacaan dia lebih kurang sama lah. Dan tadi ada satu bacaan tentang, saya rasa UCAT sebenarnya. Satu benda yang saya nak kongsikan tuan-tuan untuk UCAT, konsep yang sama juga MHB macam ni, yang mana sebenarnya saya sedang menunggu satu pergerakan besar untuk pair USD Canada. Jadi bila saya sebut UCAT, sebenarnya pair ni akan impact kepada mana-mana pair yang juga ada Canada. Semua yang ada Canada dia akan impact. Dia kan ada bagi impact. Baik. Dan kalau lepas tu tengok dekat sini, saya ambil target besar tuan-tuan. Saya pergi kepada weekly. Okay. Sebab saya nak pastikan, okay, zone tu dah mula, cuma dia belum ada tanda-tanda kuat untuk nak jatuh. Tapi dia dah berada di kawasan-kawasan tertinggi. Okay. Lepas tu tengok dekat UCAT weekly. Lepas tu nampak di sini garisan hitam atas ni, dia dalam keadaan mendatar. Walaupun dia berbukit-bukit, tapi dia mendatar. Yang ni hitam, yang tandakan ni. Yang ni. Dia ada bukit, tu naik, tapi dia mendatar. Okay? Ya, betul. Sama juga kat bawah ni, dia mendatar. Tuan-tuan, garisan top BB yang roughly mendatar di weekly ni, ini adalah kawasan-kawasan tertinggi, iaitu kawasan-kawasan monthly, kawasan-kawasan resistant di monthly. Dan yang di bawah ni adalah kawasan-kawasan support di monthly. Jadi pergerakan naik bermula daripada candle-candle sekitar low BB hingga ke kawasan top BB. Kawasan top BB di sini. Jadi bila dah ada candle naik dan mula tutup di atas mid BB dan mula menghala terus naik sampai ke kawasan ni, lepas tu ini memberitahu bahawa dia sedang mencari kawasan-kawasan yang tertinggi di time frame monthly. Bermaksud untuk bulan ni dia dah hampir sampai di kawasan tertinggi. Jadi orang kata kalau dia tanya, bang boleh tak buy? Saya kata relax, sabar, kita tunggu untuk peluang sell. Sebab bila kita dapat peluang sell palsu, dia punya jatuhan dia makan ratus pip. Itu yang sedap tu. Kena sabarlah ya. Jadi bila momentum tu dah masuk tuan-tuan nak belasah sell, silalah. Jadi sekarang dia tengah naik dan kalau lepas tu tengok ni zone tu dah nampak dah. Kalau lepas tu pergi kalau saya kecilkan kepada daily, lepas tu tengok kat sini, kena daily ni dia masih melekat lagi ke garisan top BB yang hitam ni kan, lekat kan. Jadi bermaksud di daily dia masih lagi ada kekuatan nak naik. Di weekly dia nak sampai dah. Okey, aku nak sampai, kalau kita tengok tuan-tuan, daripada pip ni sampai ke garisan top BB sekitar 70 pip. 80 pip lah. Jadi ada lagi 80 pip nak ke atas. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita dah boleh membuat keputusan dah sekarang. Sebagai contoh, saya usik sikit lah. Okey. Untuk UCAT, kita sebenarnya boleh buat banyak pilihan. Kita boleh trade satu pair dengan MM yang berbeza-beza. Contoh,
kita mengambil satu keputusan yang mana kita buat satu account dengan kita meletakkan PO sell limit. Saya bagi idea lah. Nak ikut atau tidak, tuan-tuan putuskan terbaik. Okay. Tuan-tuan meletakkan zone di antara top BB di weekly hingga ke garisan ataupun kawasan tertinggi semasa di weekly ni, dan jarak dia sekitar 70 ke 80 pip. Tuan-tuan meletakkan PO pending order sell limit. Terpanjang kotak ni tuan-tuan meletakkan order sell limit. Maksudnya bila kita letak sell limit, kita mesti ada kekuatan untuk bertahan. Kalau ada. Penting Itu penting. Ni bukan sekali masuk, tentu kena faham apa sebenarnya nak buat. Okey. Jadi satu account, sebab benda-benda macam ni yang saya biasa buat, tu saya ceritakan. Sebab saya lebih suka satu pair ada banyak lebih relax. Satu saya letak contoh lepas tu 70 pip dan naik, katakan saya letak untuk memudahkan, saya suka nombor 10. Jadi saya letak setiap 10 pip satu layer. Okey, katakan di sini ada 80 pip pasu. Bermaksud saya meletakkan ada 8 layer. Baik. Okey. Jadi 8 layer, bila kena tu naik, ni saya limit dia naik layer yang pertama. Okey. Lepas tu dia naik lagi. Katakan saya letak tuan, saya letak 0.1 volume, bermaksud 1 pip $1. Baik. Dia naik dan dia sentuh pula layer yang kedua. Bermaksud layer yang pertama tuan-tuan, saya dah ada negatif $10. Betul. Right? Dia naik kedua. Dia naik ketiga. Bermaksud yang pertama ni saya dah ada negatif $20 lah. Okay. Yang kedua dia negatif 10. Di situ saya masukkan tuan-tuan mesti ada kekuatan bertahan. Dia bukan fikir aku entry terus profit, tidak. Sebab apa yang saya jadikan adalah, sebab kita dah tahu dah ni kawasan tertinggi monthly ni ada 80 pip. Tapi adakah dia sampai ke atas? Kita tak tahu. Tapi kita tahu range 80 pip. Jadi apa saya buat? Saya layer 0.1 so 8 layer. Okey, basuh. Sekarang saya pendekkan cerita, saya boleh bertahan dah dengan dia punya pergerakan. Okey. Dia naik tak sampai 8 layer, sampai layer kelima basuh, dia U-turn balik. Okey. U-turn, dia jatuh. Tanda awal untuk jatuh tuan-tuan, di 4 jam ni, UCAT 4 jam ni perlu ada bacaan momentum sell. Tu tanda awal dia. Selagi tak ada momentum sell di H4, U-turn tu tak ada kekuatan untuk jatuh. Okey. Jadi bila ada momentum sell di H4, 5 layer dah jalan. Okey, mula-mula mana puncak yang 5 tu mungkin dah biru, tapi bawah tu ada merah, tapi merah dia dah mengecil sebab dia dah jatuh. Jadi bila jatuh sampai yang ke-5 semua dah 5 semua dah biru, 3 atas tak kena kan? Saya delete. Okey. Delete entry sebab tak kena. Jadi dia jatuh. Bila delete, nampak tak pucuk dapat? Ya. Itulah teknik pucuk. Kan? Benda-benda ni secara auto je. Benda-benda ni dikira dengan menggunakan kefahaman makin dalam volume dan juga re-entry. Jadi dia naik itu yang sebenarnya saya tengah duk kira nak masuk nak layer tu, yang saya nampak benda macam ni. Jadi pergerakan dia daripada top BB hingga ke low BB. Jadi kalau kita lihat betul-betul pasu, pergerakan top BB di sini saya ambil atas sekali dan sampai kepada low BB ada sekitar 350 pip. Dan entry tuan-tuan, the moment dapat entry sell, entry saya insyaAllah sehingga kawasan low BB, ke kawasan mid BB, sampai mid BB tu dan saya stop. Banyak tu cikgu. Itu cara dia. itu cara yang saya faham, yang saya buat sama macam saya ulang balik. Ini basuh yang saya buat kat sini macam ni kan. Saya layer ni di antara top dengan mid. Bila sampai bawah tak ada entry dah, saya biarkan sampai jatuh bawah sini, saya TP. Berapa yang dapat saya ambil jalan. Saya tak kira berapa, saya tak ada target besar, cuma dia jatuh, dia nak U-turn, saya TP. Dan itulah saya ulang-ulang bagi setiap kali entry, menggunakan 4 jam ke, menggunakan daily ke, atau sekalipun menggunakan weekly. Ulang dan ulang. Itulah bentuk dia sebenarnya. Sebab kita faham garisan top BB di weekly adalah kawasan tertinggi monthly, garisan low BB di weekly adalah kawasan terendah di monthly. Jadi dalam setiap bulan, dalam satu candle, macam ulang balik tadi, satu hari ada satu resistance, ada satu support. Bermaksud untuk satu hari basuh, kita tahu ni tempat tertinggi, tempat terendah untuk hari tu.
Kalau untuk weekly, kita tahu tempat tertinggi untuk minggu tu, tempat terendah untuk minggu tu. Kalau monthly, ni tempat tertinggi untuk bulan tu dan tempat terendah untuk bulan tu. Kan jelas. Jadi apa yang saya kejar sekarang tuan-tuan adalah yang saya tunggu untuk UCAT weekly, dia naik menghampiri kawasan Tok Bibi. Allahu Akbar. Dan kalau katakan kita pergi kepada monthly, kita nampak pasu sebenarnya kalau nampak betul saya besarkan, memang candle ni pasu dah pun mula berada di kawasan monthly, kawasan tertinggi. Dia dah tunjuk lah sebenarnya. Wah, boleh senyum lah. Jadi saya cadangkan tuan-tuan standby untuk mencari peluang sell bagi USD Canada. Sebab dia berada di kawasan-kawasan puncak monthly. Macam ni juga dia. Macam ni Pak Su, dia sentuh kan, pam, dia terkejut ni. Nampak sebatang merah ni. Benda-benda ni yang saya selalu menunggu. Jadi bila tuan-tuan dapat benda ni, tuan-tuan boleh kata, Alhamdulillah aku dah dapat gaji sebulan. Wow. Ini maksud teknik ni adalah bila kita guna tuan-tuan, kita gunakan di monthly, maknanya tuan-tuan menunggu untuk mendapat gaji hujung bulan. Tuan-tuan bekerja macam biasa, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan dia dapat gaji lagi hujung bulan. Ada bonus pula kan. Yes. Jadi dia tak pening kepala lah. Tapi kalau kita intro selalu kan sampai hidup pun terganggu, jadi benda tu tak selesa lah. Dulu benda-benda ni tuan-tuan saya langsung tak nampak Pazu. Saya memang saya dengar apa yang Cikgu Umar cerita, Cikgu Roy cerita, tapi saya tak dapat tangkap. Tak dapat. Tapi bila saya buat homework, saya kaji garisan, macam ni. Sebab sampai sekarang Pazu, saya nampak saya tak macam ni. Saya dah tahu dah, InsyaAllah saya dan juga yang lain-lain follow dalam grup, kita orang boleh dapat gaji sebulan. Maknanya hujung bulan boleh dapat gaji. Sebab kita dah buat satu akaun khas untuk set up di monthly dan kita biarkan dia jalan. Itu je Pazu. Right? Alangkah indahnya setiap bulan macam ni. Jadi maknanya dan dalam perjalanan tu, sebetul sekarang dan dalam perjalanan tuan-tuan, dah tentunya di daily ni ada bacaan-bacaan momentum, ada re-entry, dan tentunya di H4 ada bacaan momentum dan re-entry. Buka akaun lain, pair yang sama, layan momentum re-entry di daily dan di H4. So kita ada minimum 2 akaun pada pair yang sama. So kita ada feel kat pair tu. Aku tahu kau masih jatuh lagi ni. So target kecil, layan, sell, re-entry sell, ambil pendek-pendek pip untuk harian atau mingguan, satu lagi untuk monthly, kita simpan. So kita dah tahu dah, memang sell. Tuan-tuan, itu satu mana yang saya boleh kongsikan untuk siapa yang nak rasa bila trade dia rasa tenang, tak terkejar-kejar. Ada masa, ada ruang nak scalp ikut trend besar. Trend besar kata aku nak jatuh ni, okey, ikut dia. For now di UK Jelly belum lagi, sebab candle masih rapat-rapat. So mungkin dalam keadaan, saya rasa mungkin dalam seminggu 2 ni standby, layer bawah, relax. Okay, relax. So itu yang ini adalah salah satu entry, satu pair yang memang saya nak buat. Saya dah standby dah dengan modal yang berpatutan dan letak dan relax, insyaAllah. Okey, menarik Ini satu tip, nasihat dan juga idea daripada cikgu. Okey, saya tahu ramai yang bertanya macam mana nak masuk join group yang cikgu sebut tadi, dan juga kelas juga ada diterangkan di situ. So cikgu di Telegram tu untuk group macam ni. Saya sebelum ni tuan-tuan, saya mengambil peserta join group saya, just saya bagi link dia masuk. Tapi masalah yang saya jumpa adalah majoriti dia tak faham apa yang cuba saya terangkan. Right. Jadi saya rasa apa yang saya nak sampaikan tu tak sampai. Jadi saya duk fikir macam mana saya nak pastikan yang berada dalam grup saya tu adalah orang-orang yang faham apa yang saya cuba sampaikan. That's why sekarang tuan-tuan kalau notice, saya dah start buat kelas. Sebab dalam kelas tu adalah orang-orang yang datang dan dia faham apa yang saya nak sampaikan. Bila dalam grup saya bercerita, dia tahu apa maksud saya. Jadi dia takkan tanya benda yang lain-lain. Itu sebab sekarang fokus saya adalah saya offer hanya yang datang kelas saya saja untuk berada dalam saya punya support group. Okey, baik. Sebab pengalaman saya dah lalui. Sebenarnya saya buat support group dah lebih 5 tahun Bazu. Jadi saya tengok cara mana yang terbaik untuk saya nak pastikan orang yang follow tu mudah faham. Tapi bila dia masuk, dia tak pernah datang kelas, dan dia ada masalah nak faham. Jadi benda-benda ni saya cuba elakkan.
Memang saya tahu kalau berada duduk jauh tak dapat nak attend, tuan-tuan. Yalah, saya sendiri pun tak mampu untuk nak memudahkan untuk semua orang. Semua orang ada limitation. Semua orang ada limitation. Jadi kita letakkan apa yang kita mampu untuk nak buat sesuatu. Macam saya belajar dulu, saya dah tak ada pilihan, saya ikut cikgu-cikgu yang saya nak belajar. Saya minta pada dia, cikgu, bila date cikgu buat kelas. Dia buat kelas di seluruh Malaysia. Saya minta tarikh, saya ikut dia. Saya ikut je. Tapi ketika tu saya almaklum batasan dari segi wang ringgit tu terbatas. Saya tak masuk kelas dia. Saya tunggu kat luar kat pintu. Jadi bila dia mengetih, saya join. Tapi saya akan sentiasa berada kat tempat tu. Tu saya buat. Sebab saya nak. Jadi dia kata Lan, aku ada kelas dekat Johor. Okey bang, saya pergi. Ada kelas dekat Kedah. Okey, saya pergi. Ada kelas dekat Miri, saya pergi. Kelas dekat Kuching, saya pergi. Tapi saya tunggu kat luar sebab saya tak mampu nak bayar duit kelas. Saya tunggu dia mengetih, saya ikut. Itu yang saya mampu. Tapi saya nak buat, saya pergilah. Itu saya lah. Jadi maksud saya, kita kena ada will yang kuat untuk nak mendapatkan ilmu ni. Kalau kita meletak alasan, tak boleh nak tolong lah. Betul lah. Okey, baik, ada yang tanya kelas di mana. Okey, 15 hari bulan Februari, bertempat di Cyberjaya dulu. Cyberjaya. Kemudian mana yang berdekatan Lembah Kelang, mungkin sebab ada juga yang sanggup datang daripada luar, daripada Lembah Kelang. Ada ya. Kemudian pada 22 di Kajang. Di Kajang. Okey, di tempat cikgu sendirilah, di Kajang. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, tak apa, Facebook Cikgu Lan ada, so boleh PM, tak ada masalah. Tapi kalau lambat balas tu, faham sajalah. Orang berkeluarga. Sekarang saya memang dah makin slow sebab dah jarang keluar rumah, kena pegang baby. Jadi situ saya ada stuck sikit lah untuk tempoh 2-3 bulan ni. Okey, ada limitation lah. Ya, ada limitation. Okey, sekali lagi 15 hari bulan 2 di Cyberjaya dan 22 hari bulan 2 di Kajang. So itu dia 2 kelas untuk mengikuti. Sebab betul juga cikgu cakap, bila yang attend kelas, dia dah faham apa yang cikgu nak sampaikan. Bila masuk dalam grup yang baru nak memahami, agak sukar lah. Jadi soalan yang ditanyakan tu soalan yang kadang-kadang tak berkaitan. Tak berkaitan. Jadi so itulah dia, bukan memilih, tapi nak pastikan orang tu betul-betul mempunyai minat yang mendalam. Okey. Baik, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu, dan kepada semua penonton-penonton yang bersama dengan kita, mana yang terjawab, alhamdulillah. Mana yang tak terjawab mungkin minggu hadapan. Ya, ada yang bertanya pasal setup dan sebagainya. Mungkin minggu ni tak dapat dijelaskan, mungkin minggu depan. Dan satu lagi, bila cikgu menerangkan satu pair, perjalanan cikgu tu dia sama je kalau bawa ke pair-pair yang lain. Betul, kan? Ya cikgu. Okey, baik, terima kasih kepada semua. Saya doakan semoga